Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten Abang Boy ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So hari ni Abang Boy akan bawa korang ke benua Afrika pula. Jarang kan Abang Boy sembang pasal Afrika ni. Bukan pasal tak ada cerita-cerita aneh, cuma tak banyak coverage dan susah nak cari info pasal crime-crime dekat sana. Tetapi beberapa hari lepas, Abang Boy terjumpa satu info pasal satu siri pembunuhan yang dikatakan pertama di Afrika Selatan. Dia punya siri pembunuhan ni memang gila-gila guys. Memang saing-saing dekat US. Dia diberi nickname The Ted Bundy of South Africa dan juga The ABC Murders. Kenapa ABC Murders? Nanti Abang Boy bagi tahu kenapa. Dia punya mangsa adalah di antara 38 hingga 76 orang mangsa. Dan sehingga ke hari ini, kebanyakan mangsa-mangsanya masih belum ditemui. Hari ini Abang Boy akan kupas tentang seorang yang membunuh hanya disebabkan nafsu seksualnya yang luar biasa. Nama orang gila ni adalah Moses Sithole. Kalau korang tak sabar nak dengar, tanpa membuang masa, let's roll the intro. Moses Sithole dilahirkan pada 17 November 1964 di sebuah penempatan di Vosloorus berdekatan dengan bandar Boksburg. So pada siapa yang tak tahu, selama beberapa dekad South Africa ni mengamalkan sistem apartheid. Sistem ni lebih kurang macam sistem kasta dekat India. Diorang pakai sistem ni daripada tahun 1948 dan sistem ni direka untuk menjamin keberlangsungan orang kulit putih dekat sana. So diorang punya sistem ni meletakkan orang kulit putih di atas sekali. Hanya orang kulit putih je yang layak jadi ahli politik, dan diorang jugalah yang boleh memegang jawatan-jawatan dalam pentadbiran. Level kedua adalah orang-orang daripada India. Obviously orang India ni dah beranak pinak lah dekat sana daripada zaman jajahan British lagi. Level ketiga adalah orang daripada Asia. Chinese ke, Japanese ke, Melayu ke, itu dikira Asia lah tu. Dan yang paling bawah sekali adalah orang kulit hitam. Korang bayangkanlah, dorang anak kelahiran dekat sana tau, tetapi doranglah kaum yang paling ditindas di negara sendiri. So bagi orang kulit hitam dekat sana, memang hidup kena asing-asing dengan orang kulit putih. Dorang diletakkan dalam penempatan dorang sendiri, dan tempat kelahiran si Moses ni adalah salah satu daripada penempatan orang kulit hitam. Sejak dari kecil, si Moses ni memang hidup dalam keadaan miskin, dan mak bapak dia pun tak membantu sangat. Bapak si Moses ni kaki pukul dan kaki mabuk. Mak dia pun bukanlah model ibu misali tahunan pun. Mak dia pun dikatakan sering memukul Moses serta adik-beradiknya yang lain. So memang diorang dibesarkan dalam keadaan surrounding yang sangat-sangat toksik. Sampailah satu masa di mana mak dia dah fed up sangat dah tak tahan. Dia just bawa si Moses dengan adik-beradik dia ni ke balai polis dan biarkan mereka dekat sana. Sebelum mak dia belah, dia siap pesan lagi, kalau polis tanya jangan mention nama mak dia. Hei, apa ke gila. So si Moses dengan adik-beradik dia ni semua membesar dekat dalam rumah anak yatim. Dekat dalam tu memang dia kena pukul teruk lah. Dia dibuli, dipukul hampir setiap hari. Dan selepas 3 tahun dekat dalam rumah anak yatim tu, dia dah fed up. Dia decide untuk lari daripada tempat tu, dan dia tinggal bersama abang sulungnya yang bernama Patrick Sithole. So abang Moses ni kerja dekat Lombong Emas, dan selepas beberapa tahun dia berpindah keluar daripada rumah tu bersama familynya, dan tinggallah si Moses dekat situ seorang-seorang. Korang nak tahu tak apa yang dibuat? Moses pergi jualnya rumah tu tanpa pengetahuan abangnya. Duit tu pula dia pakai buat joli. Tuan rumahnya orang lain, abang dia. Dia selamba pergi jual. Dan selepas habis duit berjoli tu, dia bekerja di sekitar bandar Boksburg. Orang sekeliling Moses ni describe Moses sebagai orang yang charming, mulut manis dan baiklah, senang cerita. Kalau korang nak tahu, dekat sana pada masa tu memang banyak gila budak-budak kecil yang lari daripada rumah dan hidup merempat di tepi jalan. Diorang lagi suka minta sedekah daripada belajar dekat sekolah. So antara sebab orang suka Moses ni adalah dia cuba untuk kembalikan anak-anak jalanan ni kepada family asal diorang. So dia ni memang baiklah pada awalnya. Tak tahulah apa yang terjadi dekat dia sebenarnya. Tetapi pada tahun 1987, dia dah mula merogol perempuan.
Pada masa ni dia tak membunuh lagi tau. Dia hanya merogol je. Benda ni berlarutan bertahun-tahun. Dia akan menggertak mangsa-mangsanya dengan parang panjang kalau tak ikut segala kemahuannya. Sampailah pada penghujung tahun 1989, dia telah ditangkap dan disumbatkan di dalam penjara atas kesalahannya. Cara dia kena tangkap pula memang bodoh gila. Apa yang terjadi adalah pada pertengahan tahun 1989 tu, dia dah merogol seorang wanita yang bernama Swakamisa. Dia ugut kalau Swakamisa ni laporkan kepada polis, dia akan datang ke rumahnya dan membunuh semua ahli keluarganya dengan parang panjang. So si Swakamisa ni pun diamkan diri je lah dan meneruskan kehidupan dia macam orang biasa. Selepas beberapa bulan daripada insiden dia kena rogol ni, Swakamisa ni ternampak si Moses sedang mengendap di kawasan rumahnya pada satu malam. Tanpa membuang masa, Swakamisa pun terus call polis. Korang kena tahu tau, ini tahun 1989, di Afrika pula tu. So boleh agak lah yang polis diorang ni tak berapa cekap macam sekarang ni. So bila diorang dah tangkap si Moses ni, si Swakamisa ni pula kena bagi statement di balai polis. Kedua-duanya diletakkan di dalam kereta yang sama guys, sebelah-sebelah. Lagi hangin lah si Moses ni bila dapat tahu siapa yang buat report dekat atas dia. Sepanjang perjalanan ke balai, macam-macam lah dia maki si Swakamisa ni. Siap ugut tu. Dia cakap kalau dia dilepaskan di penjara, dia akan cari balik Swakamisa ni dan bunuh semua ahli keluarganya. Apa kebijak polis ni. Aduh ay. Mujur lah dia kena hukuman penjara selama 7 tahun. Dan selama 7 tahun dekat dalam penjara tu, dia menyimpan dendam dekat Swakamisa ni. Lama-lama dendam dia berubah guys. Dia bukan lagi marah dekat Swakamisa ni, tetapi dia marahkan semua wanita dekat luar sana. Dia menyalahkan semua wanita. Disebabkan perempuan lah dia merengkuk dekat dalam penjara. Dia beranggapan yang dia merogol perempuan sebelum dia ditangkap tu, sebenarnya perempuan tu sendiri yang nak. Apa kebiol otak dia ni. Dekat dalam penjara, dia telah menjalinkan hubungan dengan seorang wanita yang bernama Martha. Pada suatu hari, si Martha ni datang ke penjara untuk bertemu dengan adiknya yang juga merengkuk dekat dalam penjara yang sama. So, si Moses ni teruslah jatuh hati. Dia mula mengirim surat dan mereka pun bercinta. Moses telah dilepaskan pada tahun 1993. Hanya 4 tahun je hukuman dia duduk dalam penjara. Dia dilepaskan awal disebabkan berkelakuan baik. Dekat dalam tu dia memang baik gila lah. Keluar-keluar je dia terus tinggal bersama Martha di rumahnya di Pretoria. Ingatkan berkelakuan baik dekat dalam penjara, dia akan berkelakuan baik jugalah kat luar. Memang tak lah guys. Dia sebenarnya masih berdendam dengan Swakamisa. Dia beranggapan yang kalau dia bunuh Swakamisa dulu ni, mungkin dia tidak akan dipersalahkan. Korang tengoklah kepala otak dia ni. Pada diri Moses, dia tak salah guys. Orang yang report kesalahan dia tu yang salah. So berbekalkan dendam yang 4 tahun terpendam tu, dia start mencari mangsa. 1994 hingga April 1995, Moses paling rancak melakukan jenayah. Tempat dia melakukan benda-benda terkutuk ni adalah di sebuah penempatan yang bernama Arteridgeville. Dalam pada masa ni, Martha sedang mengandung anak mereka berdua tau. Mangsa pertama Moses bernama Marina Monama. Dan cara dia umpan mangsanya memang melambangkan diorang ni memang kaki scam. So si Moses ni menyamar sebagai pegawai daripada NGO yang bernama Youth Against Human Abuse. Dan Moses akan menjanjikan mangsa-mangsanya bekerja di pejabat. Of course, tak banyak peluang pekerjaan untuk kaum kulit hitam di Afrika Selatan pada masa ni. Dia mulut manis pula tu. Memang ramailah yang terpedaya, termasuklah si Marina ni. Marina pada masa ni berumur 19 tahun tau. So bila Moses ni nampak si Marina ni berminat, dia terus ajak Marina ni untuk ikut dia ke pejabat untuk sesi interview. Dia berpura-pura bawa si Marina ni mengikut jalan shortcut lah katanya. Dia bawa lah masuk belakang rumah orang, tepi-tepi semak bagai, sampailah ke tempat yang betul-betul terpencil dan tak ada orang lalu lalang. Sesampai je diorang dekat kawasan ni, dia akan mengeluarkan parang panjang dan mengugut Marina ni untuk tidak menjerit. Marina yang ketakutan hanya menurut je apa kemahuan Moses. Moses mengatakan yang dia dulu pernah menjadi mangsa seorang perempuan dan sekarang tiba giliran Marina pula menjadi mangsa. Marina telah diperlakukan macam binatang. Tetapi dia berjanji dengan Marina, dia tak akan bunuh Marina ni sekiranya Marina mampu mengalahkannya. So abang boy tak tahu apa maksud dia sebenarnya. Mungkin kalah awal kot, celok-celok terus hujan. Entahlah, tak tahu apa benda maksud Mamat Biol ni.
Tapi itulah yang Moses janjikan kepada setiap bangsanya. Lepas habis je dia meratah tubuh Marina, Moses bertindak mencekik Marina menggunakan kain dalam Marina sendiri. Setelah Marina tidak lagi bernyawa, Moses telah menoreh perut Marina dengan menulis "She is a bitch", pantai. Dah lah kau bunuh orang, nak mengeja pun tak reti. Apa kebangang. Dia menggunakan taktik yang sama hampir setiap kali dia jumpa mangsa-mangsanya. Pada tahun tu je seramai 30 orang mangsa menjadi korban mamat gila ni. Dalam setiap mangsanya, Moses didapati semakin mengganas dan kejam. Menurut Moses sendiri, dia suka beronani semasa dia mencekik mangsa-mangsanya. Dia merasa terangsang bila melihat mata mangsanya terbeliak sebelum mati. So tempat si Moses ni beroperasi adalah dalam 3 tempat ni je: Atteridgeville, Boxburg dan Cleveland. ABC. Sebab itulah diorang gelarkan pembunuh ni sebagai ABC serial killer ataupun the ABC murders. Disebabkan tempat operasi dia memang sama. Dia sentiasa membawa mangsa-mangsa yang baru di tempat dia lakukan jenayah sebelum tu. Tempat dia merogol mangsa ni penuh dengan mayat-mayat yang lain. Ada satu ketika yang dia menghempap satu mayat di atas mangsanya yang masih hidup dan berogolnya. Like seriously wey, aku tak boleh brain lah apa benda yang ada dalam kepala otak si Moses ni. Dia punya motivation adalah seksual sahaja. Pada mangsa ni, mayat mangsa-mangsa Moses ni dijumpai satu persatu. Satu South Africa kecoh gila pada masa ni. Even Presiden Mandela yang baru je dilantik membuat rayuan kepada rakyat untuk menangkap pembunuh yang gila ni. Sampai macam tu sekali guys. Yang buat satu negara berbulu sebenarnya bila diorang temui seorang baby yang berumur 2 tahun bersama ibunya mati di salah satu tempat pembuangan mayat. Abang Boy tak dapat cari info pasal keadaan baby tu, sama ada Moses ada lakukan benda-benda terkutuk atau tidak. So anyway, masa ni Martha yang awet dia tu dah melahirkan seorang baby perempuan. Benda ni langsung tak membuat si Moses ni stop pelakuan bodoh dia tu. Dia siap ada seorang perempuan simpanan yang bernama Amanda. Last si Amanda ni pun dia bunuh juga. Dah lah bunuh Amanda, dia siap hadiri kenduri arwah si Amanda ni. Bukanlah kenduri arwah, selamba je aku kan. Moses hadir masa memberi penghormatan terakhir kepada si mati. Padahal dialah yang pedajal minah tu. Disebabkan pressure daripada pihak atasan, polis mencuba sedaya upaya untuk menangkap pembunuh ni. Ada satu insiden di mana seorang daripada kawan kepada Amanda yang bernama David Pelepe memandu kereta milik Amanda. So polis anggap yang mamat ni lah pembunuh Amanda. Tanpa banyak soal, David telah ditembak dan polis announce yang diorang dah dapat dah pembunuh diorang ni. Polis bagi tahu rakyat yang diorang dah selesaikan kes ni. Anyway, apa yang terjadi ni bukan menakutkan si Moses ni. Dia lagi seronok. Lagi banyak mayat wanita ditemui di area Pretoria. David, mangsa utama, dah mati tau. Macam mana boleh ada lagi pembunuh? Last polis pun pening. Dorang sedar yang dorang dah buat silap. Ada satu insiden di mana saksi nampak yang Moses bersama seorang daripada mangsanya. Dan bila mangsanya dijumpai mati, dia terus melaporkan kepada polis. Tetapi masalahnya adalah saksi ni tak dapat mengecam dengan jelas wajah Moses sebab benda tu berlaku pada malam hari. Moses ni makin berani guys. Dia siap call family kepada salah seorang mangsanya dan menganjing. Dia akan call dan bagi tahu family dia macam mana mangsa ni mati. Dia akan bagi in full detail weh. Hei, tak trauma family mangsa tu. Tak cukup dengan tu tau. Si Moses ni call seorang wartawan berita dan memberitahu dialah orang yang bertanggungjawab membunuh semua wanita yang diorang jumpa tu. Dia mengaku yang dia telah membunuh seramai 76 orang wanita. Moses siap bagi tahu dekat mana diorang boleh jumpa mayat-mayat yang disorok tu. Hei, memang bangga habislah. Dia bagi tahu semua benda yang dibuat. Semua benda kecuali nama dia. Pada masa yang sama, siasatan polis membuahkan hasil. Dorang dapat tahu yang sebelum kebanyakan mangsa-mangsanya ditemui mati, mereka telah ditawarkan pekerjaan di sebuah NGO. Dan beberapa daripada mangsa-mangsa Moses ni sempat bagi tahu dekat family dorang yang dorang akan bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Moses Sidhole. Nombor yang digunakan untuk kontak mangsa-mangsa ni pula didaftarkan menggunakan nama kakak kepada si Moses. Dan di badan salah seorang mangsanya, polis temui satu borang tawaran bekerja yang mempunyai nama Moses Sidhole. Dan di saat itulah dorang dapat tahu siapa pembunuh yang sebenar bertanggungjawab atas semua pembunuhan ni. Ramai mat.
Selepas ramai mangsa-mangsanya, barulah polis dapat tahu. Pada masa ni, gambar Moses dah diberikan kepada pihak media dan wajah dia ni berada di mana-mana sahaja. Menyedari yang polis ni dah mula mendekat, dia membuat satu panggilan kepada abang iparnya dan minta tolong dia carikan sepucuk pistol. Pada masa ni, abang dia dah tahu dah apa perangai si Moses ni. Dah tahu dah apa yang dia buat. So, dia pun berpura-pura nak tolong si Moses ni dan berjanji nak bagi pistol dekat Moses. Dia suruh Moses datang ke tempat kerjanya di bandar Johannesburg. Selepas letak telefon, abang ipar dia terus kontak polis untuk melaporkan yang si Moses ni bercadang untuk melarikan diri dan menyuruhnya untuk mencari pistol. Polis bertindak pantas dengan menghantarkan satu skuad polis untuk menahan si Moses ni. Salah seorang daripada inspektor polis tu menyamar menjadi security guard di depan pintu kilang abang iparnya. Pada masa yang dijanjikan, Moses muncul dengan memakai snapback dan hoodie. Dia terus bertanyakan kepada inspektor polis yang menyamar tu tentang abang iparnya. Tak tahulah macam mana dorang ni beroperasi. Dorang ada hantar pegawai polis untuk menyamar, tetapi langsung tak bagi tahu kepada security guard yang lain tentang benda ni. Security guard lain tak tahu langsung yang ada polis menyamar di antara mereka. Salah seorang security guard yang betul mengarahkan pegawai polis yang menyamar ni untuk memanggil abang ipar si Moses ni. So benda ni menjadi awkward kejap. Yelah, polis yang menyamar tu nak tangkap si Moses ni, takkan dia nak belah macam tu kan. Tetapi security guard ni pula paksa-paksa suruh pergi panggil abang ipar Moses. So si Moses ni dapat tangkap. There's something wrong. Tanpa banyak soal, dia terus belah daripada situ. Dengan beraninya, inspektor yang menyamar tu mengejar Moses. Dan dalam aksi kejar mengejar tu, Moses sempat menetak tangan inspektor ni dengan kapak yang dibawanya. Dan inspektor polis tu telah melepaskan 2 das tembakan. Satu tembakan terkena pada kaki dan satu lagi terkena kepada bahagian perut. Akhirnya, pembunuh kejam yang bertanggungjawab membunuh lebih 76 wanita berjaya ditumbangkan. Tetapi, dia tak mati lagi guys. Dia telah dikejarkan ke hospital dalam keadaan kritikal dan para doktor bertungkus lumus menyelamatkan nyawanya. Bukan sebab nak tengok si Moses ni hidup sebenarnya. Dorang nak pastikan yang si Moses ni dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman yang setimpal. Pada masa ni, Moses dah tak boleh lari ke mana dah. Tetapi korang nak tahu tak dia punya ketegak ni macam mana? Bila pegawai penyiasatan datang untuk merekod pengakuan dia, dia cakap dia tak nak bagi tahu satu apa pun, melainkan dorang hantar pegawai polis perempuan. Berhari-hari dia cakap benda yang sama. Aku nak detektif perempuan. Barulah aku buka mulut. So nak tak nak, polis hantarlah seorang inspektor perempuan untuk mendapatkan statement daripada suspek. Korang nak tahu tak apa yang si gila ni buat masa temu bual tu? Hoi ya Allah. Dia mengaku yang dia membunuh semua mangsa-mangsanya. Tetapi pada masa dia mengaku tu, dia beronani depan inspektor tu. Hoi serius Mat. Mamat ni memang hati kering tak ingat. Dia langsung tak ada rasa bersalah. Dia cakap yang semua ni berpunca daripada perempuan yang buat report ke atasnya sehingga dia tertangkap beberapa tahun lepas. Dia menyalahkan Suaka Misa. Dialah perempuan yang menjadi punca dia membunuh. Dalam kepala otak dia, perempuan sepatutnya membiarkan je diri dorang ni dirogol. Apa kebangkai perangai. Dalam perbicaraan, kesemua bahan bukti dibentangkan dan mahkamah tak ambil masa yang lama pun nak jatuhkan hukum. Perbicaraan dia berlangsung selama 3 hari je guys. Menurut hakim yang bersidang, kalau boleh dia nak jatuhkan hukuman mati ke atas Moses. Tetapi hukuman mati telah dibubarkan pada masa tu. Moses disabitkan kesalahan dan didapati bersalah di atas pembunuhan 38 orang mangsanya dan dijatuhkan hukuman selama 50 tahun penjara untuk setiap pertuduhan membunuh, 12 tahun untuk setiap pertuduhan merogol dan 5 tahun penjara untuk 6 pertuduhan merompak. So total hukuman yang diterima adalah 2410 tahun guys. Dia hanya boleh diperol selepas dia menjalani hukuman penjara selama 963 tahun. So ceritanya sampai matilah dia duduk dekat dalam tu. So cerita dia membunuh seramai 76 orang ni tak tahulah sama ada betul atau tidak. Sebab mayat yang dijumpai hanya seramai 38 orang je. Ada kemungkinan yang ada lagi mangsa yang masih tersorok dan belum ditemui sehingga ke hari ini. Ada macam-macam orang gila dekat dunia ni. So far Abang Boy dah cover kes daripada India, benua Afrika, daripada Arab Saudi, US, daripada Rusia, Jepun, Korea Selatan dan banyak lagi lah. Ramai yang tanya Abang Boy, kenapa Abang Boy tak nak cover kes lokal? Soalan ni Abang Boy dah jawab dah dekat video Abang Boy yang lepas. Tetapi Abang Boy jawab sekali lagi lah kan, kepada mereka yang baru dekat dalam channel ni. Ada banyak sebab sebenarnya.
Salah satunya adalah untuk Abang Boy cover kes dekat dalam negara ni, Abang Boy kena ambil kira perasaan keluarga mangsa dan juga keluarga suspek ataupun penjenayah. Kes-kes dalam negara ni Abang Boy tak boleh buat spekulasi sendiri tau. Tak boleh mengeluarkan komen-komen yang tak sepatutnya. Kalau korang biasa tengok video Abang Boy lah, korang akan tahu yang Abang Boy suka bagi pendapat sendiri. Macam gila lah pembunuh ni, ataupun Abang Boy gelarkan pembunuh ni setan dan sebagainya. So benda-benda ni Abang Boy kena jaga. Itu satu. Lagi satu adalah kes-kes dalam negara ni susah Abang Boy nak dapat info. Kalau Abang Boy ambil daripada newspaper ataupun Facebook sahaja, cerita tu tak menyeluruh. Ada part-part yang tak diberitahu kepada orang awam. Salah satu cara untuk Abang Boy dapat info adalah dengan melalui fail mahkamah. Abang Boy kena membahaskan kes ni mengikut fakta kes. Dan Abang Boy tak ada hubungan dengan orang-orang mahkamah ataupun pegawai polis yang bertugas. Tapi katakanlah Abang Boy dapat info daripada jiran mangsa tentang apa yang berlaku mengikut persepsi beliau. Apa yang diberitahu ni mungkin tak ada dalam fakta kes ataupun benda ni saja-saja dibuat. Kalau Abang Boy bagi tahu info ni tanpa mengetahui benda ni betul ke tak, Abang Boy memberi peluang kepada keluarga mangsa dan juga keluarga pelaku untuk menyaman Abang Boy. Tak pasal-pasal geng. Dah lah channel ni baru 5,000 subscriber je, dah kena saman. Atas faktor ni, Abang Boy decide untuk tak sentuh langsung pasal kes-kes tempatan. Bukan pasal kes tempatan ni tak ada yang pelik-pelik guys. Hoi, banyak gila kes-kes yang gila-gila kejam. Tapi tak payahlah kot. Dah lah info susah nak cari. Nak kena berdepan pula dengan ahli keluarga mangsa dan juga keluarga yang berkaitan dengan kes-kes ni. So Abang Boy harap korang jelas lah dengan penjelasan Abang Boy. Bukan tak nak, memang nak, tetapi terlalu banyak halangan. Tak apa, kes-kes kat luar sana pun tak kurang gilanya. Abang Boy boleh garanti dekat korang yang Abang Boy akan bagi yang terbaik untuk korang dalam setiap video Abang Boy. Okay, so that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, kita berjumpa dalam next video. Jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.